Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Magdalena Depol dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 27 November 2024. Semua badan berkanun negeri dan syarikat kerajaan negeri GLC perlu menyokong aspirasi kerajaan untuk pembangunan ekonomi secara holistik sekaligus menyumbang kepada hasil kerajaan negeri. Setiap agensi juga digesa mencetus kreativiti dan daya cipta dalam meneroka peluang perniagaan selain mewujudkan kerjasama dengan agensi kerajaan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Parlimen Haji Jino turut mengingatkan setiap agensi perlu bijak dan berhemah dalam perbelanjaan serta mengutamakan pulangan yang perlu dicapai agar dapat memelihara kebajikan syarikat, mengekalkan prestasi dan menyumbang kepada sosioekonomi negeri. Kita berharap mereka tingkatkan prestasi mereka. Itu peringatan saya. Jadi saya harap dia orang faham. Karena kita simpan dia orang di sana dengan tanggungjawab. Itu satu peringatan, semua perform. Tapi mau ditingkatkan lagi, mau kerja kuat lagi. Jadi baru kita dapat kita punya bisnes ataupun perniagaan akan bertambah lagi. Datuk Haji Ji ditemui media selepas majlis perasmian penutupan kursus Ahli Lembaga Pengarah ALP Badan Berkanun Negeri dan Syarikat Kerajaan Negeri Sesi 2 tahun 2024 serta penyampaian dividen dan sumbangan agensi awam kepada kerajaan negeri di Kota Kinabalu. Kerajaan terus membantu pengusaha kopi di pedalaman Sabah memainkan peranan aktif dalam merancangkan industri kopi. Bagi tujuan itu, projek pembangunan industri kopi diteruskan dengan peruntukan 45 juta serta sasaran keluasan 300 hektar. Akan menjadi satu galakan kepada pekebun-pekebun yang lain untuk menambahkan lagi tanaman-tanaman kopi, khususnya kepada mereka yang masih ada tanah yang belum dibangunkan, kita menggalakkan mereka untuk menanam kopi. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan majlis bercantanah projek pembinaan Coffee House dan Cafe Coffee Live di Nabawan. Berdasarkan data Jabatan Pertanian Sabah, setakat 2022, pengeluaran kopi masih rendah dengan tahap kecukupan hanya 35% melibatkan 1,434 hektar. Ia secara tidak langsung mencerminkan industri kopi mempunyai potensi yang masih luas dan terbuka untuk diterokai, termasuk potensi industri hiliran berasaskan kopi. Kastam Sabah komited membanteras kegiatan penyeludupan melibatkan pelbagai komoditi di Sabah. Setakat ini lebih 10,000 aktiviti melibatkan rondaan darat, air dan kawasan pesisir selain serbuan dan pemeriksaan kontena telah dilaksana. Operasi tersebut secara keseluruhan telah mencapai sasaran berdasarkan kadar aktiviti penyeludupan semakin berkurangan di negeri ini. Kita meningkatkan operasi, jadi kita nampak memang penyeludupan tu banyak, cuma kita kata dari segi bilangan tu mungkin sebab bila kita selalu buat operasi, dari segi kita kata aktiviti penyeludupan ini dia akan berkurangan sebab dia tahu kita sentiasa bersiap sedia untuk menumpas dia orang punya aktiviti ini. Beliau menyatakan demikian selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Beberapa penambahbaikan turut dirancang di Sabah melibatkan penambahan kaki tangan, naik taraf alat kerja seperti mesin pengimbas, kontena serta merangka strategi baru menangani cabaran besar di kawasan perairan Sabah. Pembinaan bangunan Mahkamah Anak Negeri di daerah Nabawan dan daerah kecil Pagalungan wajar dipercepat. Permohonan pembinaan bangunan di kedua-dua kawasan tersebut sebelum ini tidak dapat diproses kerana masalah berkaitan tapak. Adun Nabawan Datuk Abdul Ghani Yassin memberitahu tapak pembinaan seluas kira-kira 0.81 hektar sudah disediakan. Saya percaya akan diselesaikanlah dalam masa terdekatlah. Kita mengharapkan agar dapat dilaksanakan selewat-lewatnya awal tahun depan supaya dapat berkhidmat lagi berkesanlah untuk Mahkamah Anak Negeri ini. Datuk Abdul Ghani yang juga pengerusi Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah LKTNS ditemui media selepas merasmikan Majlis Penyerahan Watika Pelantikan Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri, Ketua Kampung dan Ketua Masyarakat Cina Dun Nabawan di Dewan Serbaguna Nabawan.
Dalam majlis ini, Pusat Hikmat Rakyat Dun Nabawan turut menyampaikan sumbangan kewangan berjumlah RM14,500 dan 2 buah kanopi kepada Majlis Gereja-Gereja Daerah Nabawan untuk persiapan sambutan Hari Krismas. Walaupun YB Datuk tidak beragama Kristen, tetapi ia tidak mengira agama lah. Apa aliran, ia tetap membantu. Jadi ucapan terima kasih kepada YB Datuk. Kediaman penduduk sekitar kampung Paus Ranau kini dilengkapi sistem tenaga solar dan mikrohidro. Kemudahan itu dinikmati hasil program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Hibiscus Malaysia, sebuah unit kooperasi syarikat minyak dan gas Hibiscus Petroleum yang beribu pejabat di Kuala Lumpur. 124 buah rumah mendapat manfaat di bawah projek berkenaan. Majlis penyerahan rasmi projek disempurnakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abidin Madingkir. Turut hadir Ketua Eksekutif bagi Hibiscus Malaysia Dr. Pascal Hos. Ketika berucap, Datuk Abidin menzahirkan penghargaan atas keprihatinan syarikat berkenaan terhadap keperluan penduduk setempat. Beliau turut mengalu-alukan syarikat swasta lain mencontohi CSR yang dijalankan syarikat berkenaan. Projek bernilai RM210,000 itu dilaksana secara gotong royong dengan kerjasama sebuah badan kerajaan, Light Up Borneo dan sukarelawan. Kesaksamaan gender amat penting bagi memastikan negara terus berada di landasan yang betul dalam memperkasa golongan wanita. Ini termasuk dalam bidang ekonomi, kesihatan dan pendidikan. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Flovia Ng berkata, tanggungjawab untuk menerapkan kesaksamaan gender bukan hanya terletak pada pihak kerajaan semata-mata, sebaliknya tanggungjawab semua pihak. Demikian ucapannya sempena Forum Advokasi Gender Based Budgeting and Mainstreaming di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Alija Ismail. Buat julung kalinya, Belanjawan Negeri 2025 turut menyediakan peruntukan kewangan kepada peniaga gerai kecil di tepi jalan menerusi bantuan RM5,000 sekali bayar. Bantuan di bawah program pembasmian kemiskinan itu diberikan kepada peniaga yang mempunyai lesen perniagaan sah. Bagi kami, kalau macam dapat yang bagi RM5,000 itu kan akan kami pusinglah untuk modal, akan mau apa-apa yang mau ditambah, kan untuk jalan. Apa-apa yang kurang akan kasih lagi tambah lah. Kami akan usahakan untuk menambah kekurangan apa yang ada di gerai kami lah, seperti macam kemah untuk balang-balang, gitulah. Alhamdulillah, kalau dapat bantuan yang RM5,000 itu supaya menolongkan kami yang penyaga kecil-kecilan begini. Untuk tambah macam modal begitulah, tambah-tambahan begitu. Bagus untuk memadai juga. Kalau penyaga-penyaga kecil ada keperluan untuk yang kita perlu untuk menyaga gitu. Persiapan bagi penganjuran kejohanan olahraga remaja Asia Tenggara kali ke-16 yang akan berlangsung di Stadium Likas Kota Kinabalu pada 28 hingga 30 November berjalan lancar. Kejohanan disertai 11 negara iaitu Thailand, Laos, Kemboja, Vietnam, Myanmar, Singapura, Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Timor Leste dan Malaysia selaku tuan rumah. 500 atlet menyertai kejohanan ini. Inilah persiapan awal sebelum menjelangnya kejohanan on the 28th. So ini adalah antara yang kita tengah atur lah. So far, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Walaupun seperti biasa ada kekangan sini sana, tapi show have to go on. Beliau ditemui RTM selepas meninjau persiapan awal kejohanan ini di Stadium Likas Kota Kinabalu. Sementara itu, Delegat Organisasi Kesatuan Olahraga Malaysia, Datuk Anamalai Ramasamy berkata pihaknya menyiasatkan 4 pingat emas daripada atlet Malaysia. Tapi kita harap boleh dapat lebih. Medal emas. Kalau boleh dapat lebih lagi bagus. So sebab sekarang generasi semua atlet-atlet semua baru, so kita belum tahu
dia tahap mereka. Orang ramai dijemput hadir untuk sama-sama memeriahkan kejohanan antarabangsa ini dengan penuh semangat kesukanan. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.